Hai guys, selepas menonton filem Tamil yang bertajuk Sultan yang aku review sebelum ni, aku jadi tertarik dan minat pula nak menonton filem Tamil lagi. Dan kali ni aku akan review filem Karnan. Jom. What's up guys? Semoga hari korang sentiasa ceria dan dirahmati selalu, okey? Amin. Sebelum aku mulakan review, aku Topeng Man. Aku suka bercakap tentang movie. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang tentang filem ini, okey? Jom kita terus ke ringkasan cerita. Karnan merupakan filem action drama yang diarahkan dan ditulis oleh Mari Selvaraj. Filem ini dibintang oleh Dhanush yang memegang watak utamanya sebagai Karnan yang diinspirasikan daripada kisah benar. Karnan merupakan seorang pemuda kampung yang tidak kenal erti takut dan memperjuangkan hak orang kampungnya. Penduduk kampung Podian Kulem tergolong dalam masyarakat terpinggir yang telah ditindas beberapa dekad, terutamanya oleh kasta yang dominan di wilayah tersebut, turut dibantu oleh pegawai pemerintah dan polis. Jom guys, tengok apa yang best dalam filem ni, jom. Yang pertama, penyampaian cerita yang kemas dan kreatif. Filem Karnan dicatur dengan kemas, dicampur dengan simbolik dan elemen yang kreatif, antaranya simbolik patung yang melambangkan dewa dan kematian. Lepas tu ada keldai yang diikat melambangkan diri Karnan sebelum ini yang terbatas melakukan tindakannya, dan selepas dibebaskan barulah kita nampak dirinya bertindak berani dalam segala hal. Lepas tu ada juga simbolik helang yang melambangkan kasta yang lebih tinggi menindas penduduk seperti anak ayam. Even dalam lagu pun, filem ini menyampaikannya dengan cara yang kreatif, memberikan markah bonus dan ekstra untuk filem ini, okey? Yang kedua, scene pengenalan yang menarik. Scene pengenalan untuk filem ini memaparkan seorang budak yang terlantar di tengah jalan tanpa seorang pun yang mempedulikannya, guys. Kesian. Memang kesian, okey? Ianya cukup menceritakan betapa masyarakat di sana hanya memandang pada kasta atasan atau orang yang berpangkat sahaja. Scene pengenalan ini sengaja dibuat tanda tanya supaya penonton mengikuti perkembangan cerita sehingga menemui jawapan. Yang ketiga guys, lakonan yang mantap. Pelakon-pelakon dalam filem ini memberikan komitmen yang baik dalam menjayakan filem ini. Terajuk utama iaitu Dhanush harus diberi pujian untuk lakonannya yang berkesan. Ini filem pertama yang aku tengok Dhanush berlakon, okey. So aku tak tahu sama ada dia ni pelakon lama atau baru, tapi tengok cara lakonan dia macam dia memang dah ada pengalaman berlakon sebelum ni. Memang terbaiklah pada aku, okey. Yang keempat guys, mesej cerita yang best. Ada beberapa mesej yang baik disampaikan dalam filem ini. Antaranya adalah kehidupan sosial yang teruk adalah disebabkan perbezaan kasta dan tidak ada keadilan. Okey. Yang kedua, jangan pandang rendah pada seseorang dan kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, perjuangan yang baik bukan sahaja untuk individu, malah untuk masa depan penduduk kampungnya. Yang keempat, jangan sesekali menyalahgunakan pangkat atau jawatan yang kita ada, sepatutnya sebagai keadilan rakyat dan bukan untuk diminta hormat semata-mata. Okey, jom guys kita tengok apa pula yang kurang dalam filem ni. Okey, jom. Yang pertama, ada beberapa soalan yang tak terjawab dalam filem ini. Antaranya konsep muka patung dalam filem ni yang aku faham melambangkan kematian dan memang ada juga disebut sebagai dewa. Tapi kan kenapa tokoh lain yang mati tak digambarkan konsep yang sama? Kalau betul pun hanya orang yang terpilih, macam mana adik si Karnan tu boleh terpilih? Adakah sebab mati masa kanak-kanak ataupun ada sebab lain? Aku tak jumpa jawapan tu.
ataupun mungkin aku kot yang tak faham konsep agama diorang kat sana. Okey. Lepas tu, apa jadi dengan hubungan penduduk Podiankulum dengan penduduk sebelah? Tak dijelaskan pun dalam filem ni. Adakah masih bergaduh ke, ataupun dah damai ke? At least masa kakak dia tulis surat tu, boleh kot selit sikit kan, supaya terjawab persoalan tu. Okey. Yang kedua, ada beberapa scene yang aku rasa kurang logik dalam filem ini. Dalam filem ini ada beberapa scene yang aku rasa kurang sikit lah, dan perlu ditambah baik sebenarnya. Scene semasa Karnan and the gang serang balai dan memecah masuk balai, kenapa polis kat sana tak reti buat sesuatu ke? Kau polis kot, mana peralatan korang, mana senjata korang? Kalau macam tu gayanya, senang-senanglah perompak ataupun penyamun masuk dekat balai tu dengan hanya bawa kayu. Betul tak? Lepas tu scene ending, masa Kanan bawa ketua si polis tu masuk ke dalam rumah, geng-geng polis lain tak reti buat apa-apa ke? Biar je sampai media ataupun yang lain datang. Si ketua polis ni pun satu, tak ada tempat lain ke kau nak letak pistol? Kat stocking juga kau letak. Kau polis kot, aduh takkanlah tempat bawa pistol kau tak ada. Lepas tu tembak dengan jarak dekat pun tak kena, 3 kali pula tu. Kau ada training ke tak masa ada polis? Ke kat sana main lantik je? At least pada akulah kalau nak nampak logik dalam filem, buatlah kena tembak tangan ke, kena tembak kaki ke. Bukan mati pun si Kanan tu. Bunuh banyak anggota polis pun penjara 10 tahun je kot, kan? Kalau kat Malaysia, confirm mati terus hukum dia. Lepas keluar penjara, muka maintain muda pula tu. Tambah misai je. Tambah misai. Lepas tu aku ingatkan Kanan seorang yang awet muda. Rupanya penduduk dekat situ pun tak jauh beza kot, 10 tahun. Tapi tak apalah, okey. Yang itu tak adalah menjadi kekurangannya besar. Cuma aku nampak macam agak kurang logik. Okey. So guys, aku nak rate untuk filem ini. Jom tengok. So guys, macam mana? Setuju tak dengan markah yang aku bagi? Sebenarnya kan, tak banyak pun kekurangan dalam filem ini. Tapi kan, kalau benda-benda yang aku sebut tu tadi ada dalam filem ni, confirm aku akan bagi masterpiece untuk filem ni. Anyway, movie ni still aku bagi grade A. Okay, itu saja pada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang dekat bawah. Okay, aku Topeng Man, poyo tapi jujur.